Assalamualaikum, salam sejahtera penonton Didik TV KPM. Anda sedang menonton program Bina Upaya Guru bersama-sama saya Nisa K, di mana di dalam program ini kita nak membawa penonton semua untuk melihat kepada hala tuju kepada kemenjadian guru, sama ada mereka ini guru-guru biasa maupun mereka ini warga pensyarah ataupun mereka yang terlibat di bahagian pentadbiran. Kita nak bincangkan satu lagi topik yang saya kira sangat-sangat menarik dan sangat-sangat diperlukan, kerana topik kita pada hari ini komunikasi positif warga harmoni. Warga yang mana harmoni dan kenapa mereka perlu memastikan situasi ataupun komuniti mereka sentiasa harmoni? Jom kita nak perkenalkan dan mempersilakan tetamu kita pada hari ini bagi membincangkan tajuk kita. Bersama-sama dengan saya hari ini, segak bergaya orangnya, Encik Azizur Rahman bin Haji Samian yang merupakan Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Psikologi dan Kaunseling Kementerian Pendidikan Malaysia. Selamat datang Encik Azizur Rahman. Terima kasih, Nisa. Terima kasih sudi bersama-sama dengan kami, kerana banyak soalan yang saya nak tanyakan. Bersedia ya? Tak takut ya? Okey, baiklah. Kita nak orang kata apa, bercakap mengenai komunikasi positif. Komunikasi itu sendiri sebenarnya kadang-kadang susah dicapai dalam sesuatu organisasi, dalam sesuatu perhubungan pun sangat susah nak berkomunikasi, apatah lagi dengan orang yang kita tidak berjumpa hari-hari ataupun orang yang tidak tinggal bersama-sama kita. Jadi sebenarnya apa dia kepentingan komunikasi dalam organisasi untuk kita memastikan keharmonian dan kesejahteraan ketika kita bekerja? Okey, terima kasih Nisa. Sama-sama. Terima kasih kerana jemput kami dalam Bina Upaya Guru. Kami berbesar hati. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita kongsikan komunikasi positif warga harmoni. Ini kalau kita kongsikan bukan saja warga harmoni, tapi orang yang datang pun harmoni. Betul. Dan seronok. Kalau kita tengok Nisa, kalau kita pergi contohnya lah kat airport, kita tak sabar nak masuk apa tu, kalau kita apa saja syarikat penerbangan kan. Kan, lepas tu kita masuk syarikat penerbangan, saya tak payah sebut apalah ya. Kemudian kita tertanya-tanya, ternanti-nanti bagaimanakah layanan cabin crew dia. Kalau kita nak pergi bank, kita dah tergambar di minda kita bagaimana layanan frontliner mereka. Betul, hospitality yang mereka sediakan. Di hotel sekalipun kan, kita akan mendambakan satu layanan yang terbaik. Betul. Right? So begitu juga kita nak mahu juga organisasi sekolah ini, institusi sekolah ini, pendidikan ini juga digambarkan mempunyai komunikasi terbaik. Kenapa, Lisa? Pertama sekali, komunikasi ini adalah merupakan satu senjata. Satu senjata dalam memupuk keharmonian dan membina imej positif. Bukan saja organisasi, tapi warga perkhidmatan pendidikan. Dan dia punya kesan positifness tu sampai ke Kementerian Pendidikan. Dan kalau kita lihat juga kepada contoh yang lain, ialah komunikasi yang positif ini juga kalau kita semak balik, lihat balik kepada rukun negara, kesopanan dan kesusilaan. Betul tak? Jadi dengan harmoni, dengan komunikasi yang baik itu, maka organisasi ini akan kekal sejahtera. Betul. Dan daripada situlah maka organisasi itu dapat bergerak dan mencapai apa yang dihasratkan. Okey, bercakap mengenai komunikasi, pastinya ada banyak elemen-elemen penting di dalam sesebuah komunikasi itu sendiri. Jadi, apakah elemen-elemen komunikasi yang terbaik, yang penting untuk kita pastikan keharmonian dan kesejahteraan ini dapat kita capai bersama-sama? Okey, Anissa, kalau kita sebutkan sebenarnya banyak elemen yang menjadi penarik kepada bagaimana nak menjadi komunikator yang baik. Pertama sekali ialah saya sentuh berkaitan tentang kemahiran mendengar. Jarang orang mempunyai kemahiran mendengar yang baik. Selalu nak bercakap aja. Betul tak? Jadi terutamanya kaunselor, kita mesti mempunyai kemahiran mendengar yang paling baik supaya klien dapat mengeluarkan semua perkara yang ingin dikongsi. Dalam kemahiran mendengar ini, pertama sekali apabila seorang anak murid itu bercakap ataupun kawan sekerja kita, contohnya Cikgu Nisa lah, Cikgu Nisa pun berkongsi dengan saya dan sebagainya, saya akan melihat kepada 3 perkara pada Nisa. Satu ialah fakta yang Nisa cakapkan, yang utarakan. Kadang-kadang bila kita bercakap ini, kita terlupa, air mata kita pun mengalir kerana gairahnya, kerana emosi. Aku geram betul lah. Okey, nampak tak? So, saya akan melihat kepada fakta yang Nisa kongsikan. Apakah dia fakta? Marah dengan kecewa dengan seseorang, contohnya lah kan, saya tak sebut siapa. Yang keduanya, Nisa kata dah lama dah aku bagi tahu, tak ubah-ubah juga. Okey. So saya nampak you punya tingkah laku you
Apakah tingkah laku you? Tingkah laku, Agresif, geram dan sebagainya kan. Kemudian yang ketiga saya melihat kepada perasaan, marah. 3 perkara ini harus kita jelmakan supaya guru-guru kalau melihat murid itu berkata apa sahaja, kita lihat kepada 3 aspek itu. Apakah fakta yang disampaikan, saya marah dengan ayah saya, mak saya. Contohnya kan, dia punya subjek ialah ibu dan ayah. Kemudian dia punya perasaan, dia marah ataupun kecewa, sadness. Kemudian yang ketiga ialah dia punya fakta dia. Tak ada duit. Nampak tak? Bagaimana kita proses satu perkataan, satu luahan daripada bukan saja murid, mungkin rakan guru kita, kita dapat mengenal pasti dan akhirnya kita dapat bantu kawan kita. Betul. Dalam masa yang sama juga Nisa, kita juga perlu ada kemahiran iaitu bukan lisan, kemahiran bukan lisan. Kemahiran maknanya iaitu kemahiran bukan lisan ini adalah body language kalau kita katakan. Kemahiran body language. Kadang-kadang kita nampak kan kawan kita ni selalu bercakap, tiba-tiba tak bercakap pula dalam bilik guru, dah masuk hari kedua kita bercakap. So kita dampingi dia, apa khabar, awak sihat, ataupun kita ajak pergi kantin dan sebagainya kan. Jadi togetherness atau kebersamaan itu akan memberi peluang untuk dia meluahkan yang terbuku. Sebab kalau seandainya lambat kita memberi perkongsian atau membantu, mungkin lama kelamaan dia boleh mengalami stres yang teruk ya. Jadi dalam masa yang sama, selain daripada itu Nisa, kita juga perlu ada kemahiran menarik perhatian pendengar. Menarik perhatian pendengar ni maknanya apa sahaja yang kita utarakan mungkin melalui pendekatan nanti saya kongsikan, kita akan bercakap. Contohnya kalau kita tanpa beremosi, okey murid-murid semua, hari ini cikgu akan mengajar tak best. Murid pun best macam tak best kan. Okey murid-murid semua, hari ni cikgu akan mengajar ataupun cikgu berkongsi dalam latihan di sekolah kan. Okey apa khabar kawan-kawan? Okey hari ni saya nak kongsikan hasil daripada bengkel saya. So nada tu dah gaya. Bercakap buka mulut aja dah suka macam misalkan selamat pagi semua. So nampak tak? Jadi 3 elemen itu yang sedikit mungkin kita boleh kongsikan kepada para penonton supaya setiap cikgu itu mempunyai elemen kecindan, komunikasi terbaik, mempunyai sokongan menggunakan pelbagai laras bahasa, gaya bahasa, kan nada dia. Ini semua untuk menjadikan seorang guru itu mempunyai watak yang molek, yang baik. Di mana kalau dia mengajar pun PDPC, pelajar akan suka. Bila dia bercakap dengan kawan-kawan pun rasa seronok, kan, saling memotivasi antara sesama lain. Lagipun kan saya rasa komunikasi yang berkesan, yang positif dan yang baik ini dapat mempengaruhi orang ke arah yang lebih baik. Memberikan contoh tauladan yang lebih baik. Banyak lagi yang kita nak kongsikan kerana saya pun melihat kepada gaya komunikasi Encik Azizur Rahman pun saya rasa teruja nak mengetahui dengan lebih lanjut. Diharapkan penonton di rumah bersabar, kita rehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Masih lagi membincangkan topik komunikasi positif warga harmoni di Bina Upaya Guru Didik TV KPM bersama saya Nisa K dan Encik Azizur Rahman. Hari ini kita nak tanya lebih lanjut lagi mengenai komunikasi yang sesuai. Andai kata kita andaikan situasi warga di sekolah, apakah komunikasi yang paling sesuai kita praktikkan, kita highlightkan di sekolah. Okey, saya kongsikan Anissa sedikit mungkin menjadi panduan kepada para guru kita. Okey, saya pendekkan menjadi PT Maker supaya dia ingat set ni personal touch. PT itu personal touch, maknanya sentuhan peribadi. Okey, dengan rakan guru kita nak kena berbaik kalau ketika kita boleh salam kan, tetapi kita boleh menyapa, kita boleh condongkan senyum, smile kan kepada mereka, bukan saja kepada guru, mungkin kepada para pelajar. Sentuhan peribadi ni akan membuang belief system, kepercayaan negatif dalam diri kita. Kita akan bersangka baik. So akhirnya antara dalam organisasi antara guru-guru akan mempunyai hubungan-hubungan yang baik. Adakah ini untuk mencapai kepercayaan? Yes, of course. Sebab lepas tu nak bekerja sama-sama ni bukan senang. Kemudian yang kedua ialah MC, motivation continuously, ataupun kita katakan memberi motivasi berterusan. Nanti kita akan kongsikan bagaimana kuasa motivasi ini dapat membantu mencapai kejayaan bukan saja para guru tetapi murid-murid. Dan seterusnya ialah CARE, communication, appreciation,
komunikasi, appreciation ataupun kita katakan penghargaan diri, kemudian recognition, pengiktirafan, dan empathy, put yourself into client shoes. Saya akan huraikan satu-satu nanti dengan contoh-contoh yang sesuai untuk perkongsian dengan guru-guru. Baiklah, jadi kita nak melihat komunikasi ini mempunyai satu kuasa yang sangat-sangat besar sebenarnya untuk merubah sesuatu komuniti ataupun sesuatu situasi, sama ada di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi bagaimana kuasa komunikasi ini memainkan peranan yang begitu penting dalam memastikan motivasi berterusan dalam kalangan guru-guru di sekolah. Okey, sebagai contohlah Nisa, dalam komunikasi berterusan ni, contohnya kalau seandainya rakan guru ataupun para pelajar kita, murid kita mempunyai mungkin cikgu dalam kelas lalu mengajar, tetapi kalau cikgu dapat kongsikan, anda semua, cikgu ni mempunyai pengalaman yang bagus kerana mereka ini melalui proses pengajaran pelajaran di universiti. Jadi contohnya cikgu matematik atau biologi kan, dia kata, cikgu saya nak cikgu pun tanya, cikgu tanya, apa cita-cita kamu masa depan? Saya nak jadi cikgu tapi saya nak jadi cikgu biologi. Jadi cikgu biologi tahu tak macam mana? You kena masuk sains, dan sekarang ni kedudukannya dalam kelas sains sangat bagus, tip-top, mantap kata dia, contoh macam tu. Dan lepas ini you kena pastikan you memohon dalam aliran di kolej matrikulasi dalam bidang sains contohnya, ataupun biologi di universiti, diploma atau sebagainya. Kemudian dalam masa yang sama, sedar atau tidak sedar, sebenarnya anda sedang memberi motivasi kerjaya pada pelajar. Menggunakan komunikasi tapi terarah kepada kerjaya. Kemudian tahu tak Nisa, sebenarnya dalam kaunseling kita ada perkhidmatan bantuan laluan kerjaya untuk para pelajar masa depan. Dia ada satu ujian kerjaya, dikenali sebagai contohnya ujian Holland, iaitu dalam ujian Holland itu mengenal pasti para pelajar yang mempunyai kecenderungan melalui RIASEC, iaitu realistic, investigative, artistic, social, enterprising, dan conventional. Contohnya, apa cita-cita Nisa dulu? Sebenarnya kan dulu saya nak menjadi cikgu bahasa Inggeris. Cikgu bahasa Inggeris. Saya nak jadi cikgu. Cikgu bahasa Inggeris lah. Maknanya you suka berhubung dengan orang ramai dan sebagainya. Betul. So you social. Tetapi selepas tu bila you dah belajar di universiti, I nak buat college, dah tukar kepada enterprising. Nampak tak? Sebenarnya laluan kerjaya ini dibentuk oleh kaunselor di sekolah. Tetapi kalau cikgu-cikgu ada maklumat tentang laluan kerjaya, boleh dikomunikasikan dengan para pelajar sebagai motivasi secara berterusan. Selain mengajar, mereka juga memberi motivasi menggunakan komunikasi tadi tentang berkaitan laluan kerjaya. Baik, menyebut tentang laluan kerjaya, saya pasti ini adalah berkaitan dengan pentaksiran psikometrik yang kita jalankan di sekolah. Adakah komunikasi seseorang guru itu penting untuk memastikan murid-murid ini tahu sebenarnya kenapa mereka mengambil pentaksiran sebegitu di sekolah? Kenapa, Nisa? Sebab cikgu yang paling hampir dengan pelajar. Betul. Cikgu yang lebih tahu. Lepas tu kalau seandainya cikgu tu kurang arif tentang suatu perkara berkaitan dengan laluan kerjaya, dia akan linkkan, channelkan kepada guru kaunseling. Nampak tak bagaimana daripada komunikasi harmoni yang berada di sekolah itu, antara guru akan saling membantu. Itu antara guru dan murid. Betul. Belum lagi antara guru dan guru. Mungkin dia tengok, saya nampak Cikgu Nisa ni macam tak ceria lah. Kurang bermotivasi minggu ni. Macam nampak stres. Mari saya kenalkan kepada kaunselor kita boleh buat ujian stres. Nampak tak? Itu adalah komunikasi dalam kalangan guru pula. Dan dalam kalangan guru tu, bagaimana kita memotivasikan kawan kita. I celarulah personality I ni. I tak tahu I ni mempunyai daya prihatin yang tinggi. Adakah I ni extrovert, introvert? Encik Azizul kan, contohnya kan. So melalui ujian personality ini, dia akan menyaring dan mengenal pasti Cikgu Nisa ini mempunyai kecenderungan ataupun trait personality yang mana. Mungkin extrovert, ataupun seorang yang assertive, ataupun seorang yang sangat prihatin tinggi. Jadi nilai-nilai itu semua akan membantu rakan juang kita di sekolah mengenal pasti potensi diri masing-masing. Saya pasti itu adalah antara komunikasi yang terbaik untuk kita jalankan ataupun kongsikan sesama warga pendidik di sekolah. Tapi sebenarnya Cik Azizul, saya seorang ambivert. Mesti ramai yang tak dapat nak teka. Saya seorang yang ambivert, boleh jadi introvert dan juga boleh jadi extrovert juga pada ada dua masa yang bila sama. ikut keadaan situasi. Betul. Baiklah penonton di rumah, kita akan berbicara dengan lebih lanjut tentang komunikasi positif warga harmoni dengan Cik Azizul. Jadi jangan ke mana-mana, kita rehat seketika di Didik TV KPM.
kembali menonton Bina Upaya Guru di Didik TV KPM bersama saya Nisa K dan Cik Azizur Rahman. Hari ini kita bercakap tentang komunikasi positif. Bercakap mengenai situasi di sekolah contohnya, pasti ada proses-proses yang melibatkan penghargaan, pengiktirafan dan sebagainya. Bagaimana komunikasi yang kita laung-laungkan pada hari ini, komunikasi positif, berkesan dan sebagainya penting di dalam bahagian penghargaan dan pengiktirafan ini. Okey, kalau kita lihat balik komunikasi kita make tadi kan, dalam CARE, C communication. Contohnya dalam komunikasi ini, kalau kita refer kepada teori transactional analysis oleh Eric Berne, menyatakan bahawa terdapat 3 gaya komunikasi. Satu adalah gaya komunikasi keibubapaan atau parenting. Kalau seandainya guru-guru mempunyai banyak bercakap, you buat ni, banyak mengarah rakan-rakan ni, dia kurang digemari. Jadi kita masukkan elemen gunakan gaya komunikasi child sikit. Child ni ada lelucon, ada humor. Kecindan lah. Walaupun bergurau, dia masih ada assertiveness, assertive. Jadi nilai itu akan dapat membantu rakan-rakan guru bertambah bermotivasi dan suka kepada personality kita. Right? Sebab perintah, mengawal, labeling, judgemental ini tidak keluar daripada bibir mereka. Jadi dengan kata-kata yang positif itu, kita tukar contohnya, anda baik, anda hebat, anda bagus kan. Kau ni bagus lah Nisa. I sukalah you tolong pelajar-pelajar macam ni. Bagaimana kita yang mendengar salah satu macam pengiktirafan, satu penghargaan kepada kita. Rupanya ada kawan yang memerhatikan kita. Betul tak? Jadi kalau kita saling kita kata menuturkan kata-kata baik ataupun pujian kepada rakan-rakan pengiktirafan, bukan saja rakan guru tetapi pada para pelajar, bukan benda yang kita nak, bukan hadiah yang kita nak, tapi kita tukar daripada kata-kata pujian dan penghargaan ini. Recognition, pengiktirafan ini akan dapat membantu keseronokan bekerja rakan-rakan dalam sekolah. Betul tu. Saya pasti kadang-kadang bukanlah piala maupun pingat yang kita dambakan, tetapi penghargaan secara lisan tu lebih memberi kesan kepada kita. Jadi Nisa, implikasi motivasi ni sebenarnya dia akan memberi satu kepada diri orang itu sendiri. Yang kedua kepada organisasi dan kepada masyarakat. Jadi kalau kita tengok ibu bapa datang sekolah, cikgu pun suka kita kata berterima kasih kepada ibu bapa. Sangat cantik. Betul. PIBG, guru-guru, para pelajar, kepimpinan saling toleransi dan menghargai antara sama lain. Saling bekerjasama untuk mencapai orang kata kemenjadian murid. Sekolah pun dapat nama yang baik, guru-guru pun dapat pengiktirafan yang sepatutnya. Orang kata membantu dari segenap aspek. Tapi ada banyak nilai ataupun kemahiran empati yang perlu ada dalam jiwa kita, terutamanya pada guru-guru. Bagaimana kita nak memastikan mereka ini mempunyai kemahiran empati? Okey, empati ni kalau kita selalu dengar ialah dalam care tadi saya sebut, empati kalau kita dengar selalu put yourself into client's shoes. Faham tak? Bagaimana sebenarnya dalam Dewan Bahasa edisi keempat menyatakan bahawa keupayaan seorang menyelami perasaan orang lain, ya. Apabila kita mampu menyelami perasaan orang lain, contohnya antara guru kadang-kadang mungkin ada yang stres, maklum majalah anak peksa ni kan Nisa kan, tekanan mengajar, dia syllabus tak habis lagi dan sebagainya kan. Jadi apabila shoulder to cry on lah Nisa, bahu-membahu lah, kita akan mendengar rintihan daripada kawan kita, sebagaimana WHO selalu kempenkan tentang let's talk, berkongsi. Apabila kita berkongsi ataupun let's talk ini, dia dapat mengurangkan, mengendurkan stres yang dialami oleh guru. Dengan rasa empati, kadang-kadang contohnya kehilangan ahli keluarga. Apabila kita dampingi rakan kita dan tanpa sedar dia mengalir air mata dan kita pun turut menitis air mata kita. Akhirnya kita nampak itulah nilai empati, lebih dalam daripada simpati. Betul, empati ada masanya kita tak perlu mengeluarkan apa-apa kata-kata pun kan. Sekadar berada merasai di situ. apa yang dirasai oleh rakan kita. Berkongsi emosi yang ada. Jadi banyak sebenarnya perkara yang kita boleh kongsikan, bercakap mengenai komunikasi di sekolah. Bagaimana pula komunikasi guru kepada murid ataupun murid kepada guru. Mungkin ada yang merasakan susahlah nak cakap dengan cikgu ni, nanti saya tak boleh nak mengadu apa-apa sebagai seorang murid. Contohnya, itu situasi yang mungkin boleh terjadi di sekolah. Okey, kenapa berlaku begitu? Kadang-kadang personality kita. Melalui pendekatan hari ini, mungkin guru-guru yang setengahnya kurang berkomunikasi, tidak tahu kaedah bagaimana yang betul, mungkin mengambil sedikit panduan gini untuk membina PR dengan student, dengan guru-guru yang lain. Apabila kita senyumlah Nisa, senyum tu adalah hadiah yang istimewa pada rakan-rakan di sekolah, kerana dia akan
membuang belief system negatif tadi itu. Baik. Okey, kalau kita Assalamualaikum, Assalamualaikum, apa khabar? Awak sihat? Berbeza Besok penerimaan. pagi pelajar akan berdua, hai cikgu tu sampai lambat. Baik, Begitu baik. juga. Tapi kalau kita tidak mempunyai komunikasi yang bagus dan kelihatan arrogant, bagaimana orang ingin mendampingi kita? Betul. Bayangkan kalau pesawat penerbangan kita mempunyai tidak senyum ataupun arrogant begitu, orang pun tak nak naik pesawat. Betul tu. tak? Saya kira sebenarnya saya pun ramai yang disalah anggap. Bila saya tidak senyum, orang akan fikir saya sombong. Tapi bila Yes. saya buka mulut, hai, Yeah. orang akan tahu yang itulah personality yang sebenarnya orang akan lebih tertarik. Ya, dan sentiasa menuturkan kata-kata yang positif kepada rakan-rakan serta Betul. murid-murid. Betul. Bercakap mengenai komunikasi positif, apa harapan Cik Azizul sendiri untuk warga pendidik kita yang mungkin sedang mengikuti kita hari ini di Bina Upaya Guru? Okey, harapan saya ialah kepada warga guru teruskan berhemat dengan penuh dedikasi. Saya dan warga di bahagian psikologi dan kaunseling akan terus memberi sokongan seandainya memerlukan apa sahaja bimbingan, konsultasi atau panduan, boleh datang kepada bahagian psikologi ataupun di mana-mana sektor psikologi di PPD maupun di jabatan. Tapi Baik. sebelum akhir ini saya nak baca bingkisan sedikit syair. Boleh, tak apa ada tu masalah. saja saya rasa ni. Yang sikit saya boleh kongsikan Nisa. Boleh. Tak ada masalah. Saya fikir okey. ramai juga yang tertarik dengan episod kita pada hari ini kerana banyak input yang kita boleh sama-sama gunakan di sekolah. Saya sendiri mungkin boleh aplikasikan input yang kita dapat pada hari ini di ruang pekerjaan saya, di komuniti saya nanti. Baik, silakan Cik Azizul. Okey, sedikit ya. Guru itu umpama lautan luas, menghampar ilmu tidak terbatas. Bagai hempasan keras gelombang kepada murid mendamai tenang. Guru itu laksana gunung agung, tinggi berbukit, sabar iktibar. Persis batu dan pasir terdampar. Tugasnya mulia mendidik mengajar. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Encik Azizur Rahman bin Haji Samian yang merupakan Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Psikologi dan Kaunseling Kementerian Pendidikan Malaysia kerana bersama-sama dengan kami hari ini. Topik kita komunikasi positif warga harmoni. Banyak sebenarnya kejayaan yang boleh dicapai seandainya kita mempunyai ataupun mengamalkan, mengaplikasikan komunikasi positif, komunikasi yang baik, komunikasi yang berkesan kerana kita ni bekerja di dalam satu kumpulan, satu pasukan ya. Jadi itu penting untuk kita mencapai keselesaan, kepercayaan dan juga orang kata apa, keterbukaan untuk kita berkongsi apa-apa masalah dan berkongsi idea. Memandangkan Cik Azizul ada saja, saya tak nak kalah. Saya ada pantun. Boleh untuk kita menutup episod Bina Upaya Guru kita pada hari ini, istimewa untuk anda semua. Hujan mencurah sembunyi cahaya, mendung berlalu, langit pun cerah. Guru laksana, lilin menyala, terang menyinar, korban dicurah. Terima kasih penonton Didik TV KPM kerana menyokong Bina Upaya Guru. Semoga kita bertemu lagi di episod yang akan datang. Saya Nisa K. Terima kasih. Bye. Didik TV KPM